Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera adik-adik sekalian, guru sekalian. Nama saya Afarizal bin Sidik. Saya adalah pegawai Famsi daripada Bahagian Perkhidmatan Famsi Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan. Alhamdulillah. Nombor maktab saya adalah 96004 dan saya menduduki SPM di Mata Rendah Sains Semara Pekalan Cepa pada tahun 1997 dan saya merupakan batch 21 MRSM Pekalan Cepa. Okey. Saya adalah pegawai Famsi dan saya telah berkhidmat di Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan hampir 16 tahun dan amat teruja pada kali ini untuk menyediakan satu video untuk saya berkongsi berkenaan dengan kerjaya Famsi ini bersama dengan guru sekalian, bersama dengan adik-adik sekalian. Okey. Saya terus kepada profession ahli farmasi ini. Perkataan farmasi ini sebenarnya berasal daripada bahasa Yunani ataupun bahasa Greek, iaitu pharmakon, yang bermaksud medication ataupun medicine ataupun ubat-ubatan. Maka ahli farmasi ini sebenarnya adalah orang yang mempunyai kepakaran atau bekerja dia ni memang dengan ubat-ubatan. Alright. Di Malaysia ini, ahli farmasi sebelum dikenali sebagai ahli farmasi, dia hanya dikenali sebagai ahli kimia ubat ataupun nama singkatannya AKU. Perkhidmatan farmasi di Malaysia ini bermula sekitar tahun 1951 apabila wujudnya Akta Pendaftaran Ahli Farmasi 1951, Akta Racun 1952 dan Akta Dadah Berbahaya 1952. Selepas itu, profession ahli farmasi mula berkembang. Sebenarnya pada tahun 1957, pada tahun kemerdekaan Malaysia, terdapat kira-kira 23 ahli farmasi yang berdaftar di Malaysia ketika itu. Okey, sebelum saya melangkah lebih lanjut, saya ingin berkongsi dengan adik-adik sekalian, nombor pendaftaran ahli farmasi saya adalah 4431 atau 4413, bukan 31. 4413. Yang bermaksud saya adalah ahli farmasi yang ke-4413 yang berdaftar dengan Lembaga Farmasi Malaysia. Sehingga tahun 2019, ahli farmasi yang berdaftar dengan Lembaga Farmasi Malaysia di Malaysia ini adalah lebih kurang 16,500 orang. Dan bilangan ini biasanya bertambah 1,000 setiap tahun, lebih kurang 1,000 setiap tahun. Okey, kita terus pergi kepada bagaimana seorang tersebut boleh mendapatkan title ahli farmasi. Okey, untuk seseorang tersebut diiktiraf sebagai seorang ahli farmasi yang betul, ya, seseorang itu perlu melanjutkan pelajaran dalam bidang sains farmasi untuk mendapatkan kelulusan sarjana muda sains farmasi di institusi yang diiktiraf oleh Lembaga Farmasi Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, banyak institusi di Malaysia ni, lebih kurang 18 yang menyediakan ijazah sarjana muda farmasi ini, dan adik-adik boleh pilih institusi mana yang adik suka. Macam saya belajar di Universiti Sains Malaysia pada tahun 1999 dan saya graduasi pada tahun 2003. Okey. Kemudian pembelajaran ini untuk mendapat ijazah sarjana muda ini biasanya mengambil masa lebih kurang 4 tahun. Alhamdulillah saya 4 tahun. Okey, dan apabila kita belajar ini bukan belajar pasal ubat-ubatan semata-mata. Okey, mungkin pada mulanya kita akan diajar berkenaan dengan anatomi badan kita sendiri. Kemudian kita belajar fisiologi badan kita. Fisiologi ini bermaksud sistem badan kita. Contohnya sistem pernafasan, sistem penghadaman. Kemudian kita belajar patofisiologi, bagaimana kita mendapat penyakit tertentu. Kenapa aku demam, kenapa aku sesama, so kita belajar sikitlah. Dan kemudian barulah kita fokus kepada ubat-ubatan. Kita belajar farmakodinamik, farmakokinetik, farmakologi, compounding. Compounding ni adalah benda yang paling saya sukalah dulu masa kat universiti. Compounding ni maksud kita belajar buat ubat, kita belajar buat tablet, kita belajar buat kapsul, kita belajar buat sirap, kita belajar buat ubat titis mata, kita belajar buat vial, bagaimana kita nak membentukkan vial, bagaimana kita nak patahkan vial dan sebagainya. Dan pembelajaran ini selama 4 tahun ini sebenarnya adalah untuk membentuk seorang ahli farmasi yang kompeten. Dan seorang ahli farmasi yang kompeten ni sebenarnya dia seharusnya
tahu beberapa perkara. Antaranya adalah seorang ahli farmasi yang kompetent ini dia perlu mengetahui rasional penggunaan ubat-ubat tertentu dalam rawatan. Kenapa aku guna ubat ni? Kenapa aku guna dos banyak ni? Mereka perlu tahu perkara-perkara tersebut. Kemudian seorang ahli farmasi yang kompetent ini perlu tahu sifat fizikal dan kimia ubat tersebut. Bercerita sentuh pasal kimia ni mungkin ramai yang mengeluh, kimia. Dan ahli farmasi ni perlu tahu bentuk, perlu tahu rupa, perlu tahu warna, perlu tahu kombinasi bahan-bahan aktif yang perlu kita gunakan untuk membuat satu ubat yang sempurna untuk kita gunakan dalam rawatan, sesuatu rawatan. Ahli farmasi juga perlu tahu indikasi. Indikasi bermaksud ubat ni untuk apa? Untuk penyakit apa? Kemudian kita kena tahu kesan sampingan ubat tersebut. Kita kena tahu kontraindikasi, bermaksud ubat ni tak boleh makan dengan ubat ni, ubat ni tak boleh makan dengan makanan ni, ubat ni kenapa ubat ni kena minum air sejuk, tak boleh minum teh dan sebagainya. Okey. Kemudian ahli farmasi perlu tahu dosage form, bentuk ubat tersebut. Kenapa sejenis ubat tu dalam bentuk tablet, kenapa sejenis ubat tu tak boleh dalam bentuk tablet, dia kena bentuk kapsul. Ataupun ada beberapa jenis ubat tersebut, kenapa dia dalam bentuk injection dan sebagainya. Okey. Dan mereka perlu tahu penghasilan ubat sama ada berskala kecil, compounding, ataupun berskala besar, manufacturing. Dan ahli farmasi yang kompeten juga perlu tahu cara penyimpanan ubat. Okey, kalaulah adik-adik sekarang berada di rumah melihat siaran ini, menonton siaran ini, lepas habis tontonan ni, pergi ke dapur, buka peti sejuk masing-masing. Kalau ada ubat berbentuk tablet dalam peti sejuk, itu adalah satu cara penyimpanan ubat yang salah. Ambil, buang atau sampah. Kemudian ahli farmasi perlu tahu cara nak mengedar ubat, cara nak menjual ubat, cara nak import, cara nak ekspor ubat-ubatan mengikut etika-etika ataupun undang-undang sebagai seorang ahli farmasi bertauliah. Selepas 4 tahun ni dan menggenggam segulung ijazah, cabaran ahli farmasi itu baru bermula. Dan apabila seseorang itu habis 4 tahun, mereka perlu berdaftar dengan Lembaga Farmasi Malaysia. So bagaimana mereka berdaftar ini, mereka perlu menduduki satu peperiksaan yang dinamakan sebagai forensic exam. Macam peguam lah, peguam dia ada bar exam kan. Jadi farmasi dia ada forensic exam, perlu lulus, kemudian mereka akan melalui satu latihan dan mereka akan dikenali sebagai Provisional Registered Pharmacy, pegawai farmasi pelatih. Dan mereka perlu buat latihan ini di fasiliti yang diiktiraf oleh Lembaga Farmasi Malaysia. Kemudian bila habis tahun dalam latihan tersebut, barulah mereka akan didaftarkan dan diiktiraf sebagai fully registered pharmacy. Dan mereka dari masa ke masa, dari setahun ke setahun perlu memperbaharui lesen farmasi mereka. Untuk mereka berkhidmat sebagai atau bertugas sebagai seorang ahli farmasi ataupun pegawai farmasi. Okey. Itu secara umum berkenaan dengan bagaimana seseorang tersebut dapat title ahli farmasi. Apakah tugas-tugas ataupun fungsi ahli farmasi ataupun pegawai farmasi ini? Mungkin adik-adik mungkin tahu ahli farmasi ini hanya orang yang berada di kaunter farmasi ataupun di kedai farmasi saja. Sebenarnya besar lagi skop tugas ahli farmasi ini. Ahli farmasi ini, tugas farmasi ini amat luas dan tidak tertumpu kepada pendispensan ataupun pembekalan ubat semata-mata. Walaupun sebenarnya pendispensan ataupun memberi ubat kepada pesakit adalah core business kami ataupun tugas utama kami. Tapi sebenarnya ianya lagi besar daripada itu. Okey, saya akan membincangkan secara lanjut, secara ringkas tugas-tugas farmasi sama ada di hospital, di klinik ataupun di community. Okay, yang pertama, kita pergi dulu kepada pegawai farmasi yang bertugas di farmasi hospital ataupun farmasi klinik kesihatan. Okay. Yang pertama, tugas ahli farmasi di hospital, mereka mungkin bertugas sebagai, bukan mungkin, mereka ada yang bertugas sebagai farmasi klinikal. Okay, farmasi klinikal ataupun clinical pharmacist ni, mereka bersama-sama dengan pasukan perubatan, membuat walk round ataupun memeriksa pesakit daripada katil ke katil di ward. Mereka akan membincang berkenaan dengan rawatan yang paling bagus untuk pesakit tersebut. Okey,
Ianya amat seronok. Kemudian farmasi pesakit luar. Jadi biasanya kalau adik pergi ke klinik, dapat pergi jumpa doktor bagi satu preskripsi ataupun slip ubat, kita akan bawa ke kaunter farmasi. So mungkin yang menerima preskripsi tersebut adalah ahli farmasi ataupun pegawai farmasi. Mereka sebenarnya yang bertugas di farmasi pesakit luar ini adalah mereka berfungsi untuk pembekalan ubat. Dan yang paling penting, mereka juga memberikan perkhidmatan kaunseling kepada pesakit dari sudut pengurusan dan juga pengambilan ubat dengan betul dan selamat. Okey. Kemudian masuk dalam hospital, pegawai farmasi ada yang berkhidmat sebagai untuk membuat pemantauan terapeutik ubat ataupun terapeutik drug monitoring, iaitu pegawai farmasi ini bertanggungjawab untuk memastikan dos ubat yang diterima oleh pesakit dalam julat yang selamat. Dia ada ubat yang mempunyai julat terapeutik yang begitu kecil. Kalau kita bagi lebih, dia akan memudaratkan. Kalau kita bagi sikit, dia akan tidak memberi kesan. So mereka inilah yang akan membuat pemantauan. Mereka akan menerima sampel ubat, sampel darah, dan mereka akan cek berapa kandungan ubat tersebut dalam darah pesakit tersebut. Okay, kemudian ada pegawai farmasi yang ditugaskan di CDR ataupun cytotoxic drug reconstitution, iaitu mereka menyediakan ubat kemoterapi untuk pesakit kanser. Ada pegawai farmasi yang bertugas di TPN ataupun Total Parenteral Nutrition, di mana ada antara pesakit-pesakit kita yang tak boleh menelan ubat ataupun mereka dalam keadaan koma. Jadi kita nak membekalkan ubat, nak bekalkan nutrisi, karbohidrat, vitamin dan sebagainya, tidak boleh melalui oral, mulut. Jadi kita akan bagi dalam bentuk kita sediakan dalam beg tersebut. Doktor akan bagi dalam melalui salur darah dia. Kemudian ataupun melalui tube. Kita ada pegawai farmasi yang bertugas sebagai radio pharmacist ataupun nuclear pharmacist, mana kita menghasilkan ubat menggunakan radiasi untuk rawatan dan juga untuk diagnostik. Kemudian kita ada pegawai farmasi yang bertugas di unit perolehan ubat. Mereka membeli ubat dengan peruntukan-peruntukan yang ada. Kemudian di musim pandemik ni, mereka juga yang paling penting dalam menyediakan PPE. Apa itu PPE? PPE adalah personal protective equipment yang kita bekalkan kepada frontliner agar mereka tidak terdedah kepada COVID-19. Kemudian kita ada pegawai farmasi yang bertugas dalam kajian-kajian R&D, dan juga pegawai farmasi yang bertugas untuk menjawab pertanyaan telefon, sama ada daripada anggota kesihatan, doktor yang call, staff nurse yang call, ataupun mungkin daripada orang awam tu sendiri. Okey, itu di hospital. Okey, kemudian kita pergi ke community. Kita ada farmasi community ataupun retail farmasi, kedai-kedai farmasi lah. Jadi pegawai farmasi community ni bukan hanya tertumpu kepada pembekalan ubat ataupun pendispensan ubat semata-mata. Mereka juga bertanggungjawab dalam perolehan. Mereka yang membeli ubat, kemudian mereka menyimpan, mengurus, menjual, dan juga mereka juga memberi kaunseling kepada pesakit-pesakit yang membeli ubat-ubatan daripada mereka. Okey, seterusnya kita ada ahli farmasi yang bertugas di penghilangan ataupun di sektor pharmaceutical. Jadi mereka yang bekerja di kilang-kilang ni, ahli farmasi yang bekerja di kilang ni, mereka biasanya bertanggungjawab dalam urusan kawalan quality control, penghilangan, manufacturing, pendaftaran ubat, pemasaran, penjualan ubat, pengedaran ubat. Mereka lah yang edar ubat ke hospital, ke klinik, ke farmasi, kedai-kedai farmasi. Jadi mereka juga terlibat dalam R&D, bagaimana nak membuat ubat baru ataupun menyediakan ubat yang lebih selamat untuk digunakan oleh pesakit-pesakit kita. Kemudian ada ahli farmasi yang selain di luar Kementerian Kesihatan Malaysia, mereka bertugas di Kementerian Pengajian Tinggi sebagai tenaga pengajar ataupun pensyarah. Kemudian kita juga ada ahli farmasi yang bertugas di Kementerian Pertahanan sebagai farmasi, sebagai askar farmasi, tapi bertugas di hospital-hospital askar, hospital-hospital tentera maksud saya. Okey, kemudian kita juga ada ahli farmasi yang bertugas dalam pengurusan, contohnya di bahagian amalan dan perkembangan farmasi, di bahagian dasar dan strategik farmasi dan sebagainya. Dan
salah satu cabang yang unik juga, kita ada ahli farmasi yang bertugas sebagai penguatkuasa ataupun drug enforcement officer, pegawai penguatkuasa dadah ataupun pegawai penguatkuasa ubat-ubatan. Penguatkuasa farmasi ni dia bertanggungjawab dalam memastikan bahawa import, ekspor, penghilangan, pengedaran, pemasaran ubat-ubat adalah mengikut akta-akta yang telah ditetapkan. Mereka bertugas dalam memeriksa sempadan kita, ubat-ubat yang masuk, ubat-ubat yang keluar. Mereka mengawal pintu masuk di airport, di lamangan terbang, di pelabuhan, di kedai-kedai runcit, di kedai-kedai ubat tradisional Cina dan sebagainya, di kilang-kilang ubat-ubatan, agar mereka memastikan bahawa ubat-ubatan yang berada dalam pasaran adalah ubat-ubat yang selamat dan berkualiti untuk digunakan oleh masyarakat kita. Selain daripada itu, kita ada ahli farmasi yang bertugas di Agensi Regulatory Pharmaceutical Kebangsaan ataupun National Pharmaceutical Regulatory Agency yang bertanggungjawab dalam kawalan kualiti produk. Mereka juga bertanggungjawab dalam pendaftaran ubat-ubatan, pendaftaran kosmetik, suplemen, ubat-ubat tradisional, ubat-ubat herba dan sebagainya. Okey, itu adalah sikit sebanyak berkenaan dengan fungsi-fungsi ahli farmasi. Bukan kita bagi ubat saja. Banyak lagi fungsi ahli farmasi yang sebenarnya masyarakat tidak tahu dan amat fun, seronok untuk contohnya macam saya pernah 15 tahun di penguatkuasaan farmasi. Saya pernah kena tumbuk, saya pernah kena marah, kena keji, kena maki, untuk memastikan bahawa ubat-ubatan yang sampai ke tangan masyarakat adalah betul-betul selamat dan berkualiti untuk digunakan. Right. Okey, apa perbezaan antara doktor dan ahli farmasi? Okey. Satu persoalan yang begitu besar. Okey. Dalam pasukan anggota kesihatan yang terdiri daripada doktor, jurawat, ahli farmasi juga terlibat dalam penjagaan kesihatan dan kita fokus kepada ubat-ubatan. Ahli farmasi bekerja bersama-sama dengan anggota kesihatan lain sebagai satu pasukan untuk memberikan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang terbaik kepada pesakit. Matlamat kita satu, untuk memberi perkhidmatan terbaik kepada pesakit untuk memastikan pesakit penyakit mereka itu terkawal ataupun penyakit mereka sembuh, mereka sihat dan mereka dapat rawatan yang paling baik. Okey. Tugas doktor ni biasanya kepakaran mereka adalah dalam mendiagnose penyakit. Mereka tengok pesakit, mereka nilai pesakit, mereka ambil sejarah dan sebagainya, menilai pesakit tersebut dan mereka mempunyai pengetahuan yang begitu luas berkenaan dengan penyakit. Mereka di medical school ini yang mereka latih mencari diagnosis apa penyakit pesakit tersebut. Manakala kami pula ahli farmasi ini belajar dalam ubat-ubatan yang macam saya kongsikan tadi panjang lebar, kita bertanggungjawab dalam menasihati doktor-doktor ini indikasi ubat, kesan sampingan ubat, bagaimana ubat bertindak dalam badan. Kami fokus kepada sifat ataupun properti ubat tersebut. Doktor juga sebenarnya belajar berkenaan ubat-ubatan, sebab tu mereka pun tahu ubat ni untuk apa, ubat ni untuk penyakit apa dan sebagainya, tapi mungkin tidak sedalam dengan apa yang kami belajar. Di sinilah kami bertugas untuk melengkapi sebagai satu pasukan hand in hands untuk memberikan perkhidmatan dan rawatan terbaik kepada pesakit. Alright. Apakah isu-isu cabaran-cabaran yang semasa yang kita hadapi sebagai seorang ahli farmasi? Seronok bila ada isu ni lah membuatkan warna-warni dalam kehidupan kita, mewarna-warni dalam profession kita lah. Yang pertama, masyarakat ni kurang mengenali profession dan tugas ahli farmasi dan tidak dapat membezakan antara doktor, jurawat, ahli farmasi. So kami mengambil pendekatan untuk meningkatkan lagi pendidikan kami kepada pesakit agar mereka tahu apa fungsi kami. Sebab itulah sekarang ni ramai ahli-ahli farmasi yang cuba menonjol dalam masyarakat. Mereka menjalankan kempen, pameran, ceramah, mereka masuk TV, masuk radio, menulis artikel, mereka menjadi selebriti di Facebook, Instagram, Twitter, dan usaha untuk menjual profession kami. Kemudian kita ada cabaran yang besar apabila masyarakat sekarang didedahkan dengan begitu banyak
penggunaan ubat-ubatan yang tidak berdaftar, kosmetik yang tidak bernotifikasi. Kita mudah diperdaya dengan iklan-iklan ubat-ubat yang boleh dikatakan boleh merawat 1001 jenis penyakit. Bayangkan kalau kita didedahkan benda tu, sebenarnya hospital kita boleh tutup, Dik. Ialah satu ubat boleh merawat 1001 jenis penyakit. Jadi tak perlulah hospital, kita pakai je ubat tu. Kemudian dan inilah fungsi kami. Kita cuba mendekati dengan masyarakat dengan menjalankan program-program kesedaran, program-program pendidikan. Kita ada program yang dikenali sebagai Kenali Ubat Anda, di mana kita buat pameran, buat ceramah, buat dialog, wawancara dan sebagainya untuk kita memperkenalkan fungsi kami kepada masyarakat. Okey, seterusnya kita pergi kepada persoalan yang begitu besar berkenaan dengan kerjaya. Apabila kita sebut kerjaya ni, yang pasti menimbulkan persoalan adalah berapa gaji ahli farmasi ataupun pegawai farmasi ni. Oleh kerana saya ni berkhidmat hanya di government sector saja, sektor awam. Jadi saya hanya tahu gaji pegawai farmasi di sektor awam sajalah. So biasanya pegawai-pegawai muda yang baru masuk dalam sektor awam ni, mereka akan digelar sebagai pegawai farmasi U41. Kemudian selepas beberapa tahun mereka akan menjadi pegawai farmasi U44, kemudian U48, U52, U54, berdasarkan kepada tempoh mereka bekerja sebagai di sektor awam. Dan biasanya mereka akan bermula dengan gaji pokok lebih kurang 2,000, 3,000, 4,000 macam tu. Okey. InsyaAllah cukup, insyaAllah. Mungkin gaji di sektor farmasikal lagi tinggi, ataupun ahli farmasi yang bekerja sendiri membuka kedai farmasi, mungkin gaji mereka lagi tinggi sebab gaji mereka mungkin berdasarkan kepada pasaran, bagaimana mereka boleh menjual produk-produk mereka. Okey, saya akan menutup perkongsian saya pada hari ini berkenaan dengan take home message, apa yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik sekalian. Jadi yang pertama adalah sekiranya masyarakat, adik-adik mempunyai persoalan berkenaan ataupun kemusykilan berkenaan dengan ubat-ubatan, orang yang paling sesuai untuk adik-adik bertanya adalah ahli farmasi dan juga doktor dan juga anggota-anggota kesihatan yang lain. Rujuklah kepada yang pakar. Kita takut kita akan ditipu ataupun diselubungi dengan maklumat-maklumat yang salah ataupun fitnah-fitnah yang akhirnya boleh memberi kepada kemudaratan kesihatan ataupun nyawa kita sendiri. Contohnya, dalam masa adik-adik sekarang berada di rumah masing-masing, ambil peluang untuk memeriksa ubat-ubatan di rumah kita. Apa ubat yang ayah kita makan? Apa ubat yang ibu kita makan? Ahli keluarga kita makan? Adakah ianya betul-betul berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia? Bagaimana nak tahu berdaftar ataupun tidak? Boleh saja lawati YouTube channel Good Channel Ubat. YouTube Good Channel Ubat. Di situ saya terangkan bagaimana cara kita nak kenal dengan ubat yang berdaftar. Kita buat pemeriksaan di kediaman kita. Kita buka pintu ais pula. Peti ais rumah masing-masing. Kalau ada ubat tablet ataupun kapsul dalam peti ais, ianya bukan satu penyimpanan yang betul. Ubat tersebut sudah pun rosak. Jadi dianya mungkin tidak akan berkesan lagi. Jadi cubalah cari ilmu-ilmu berkenaan ubat-ubatan ini dengan orang yang pakar, iaitu ahli ataupun pegawai farmasi. Gunakanlah produk kesihatan seperti ubat suplemen ataupun ubat tradisional, produk kosmetik yang berdaftar ataupun bernotifikasi dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadilah seorang pengguna yang bijak, menggunakan ubat-ubatan, menggunakan kosmetik. Janganlah jadi masa-masa penipuan yang hanya mengauk keuntungan dan penjualan produk-produk mereka. Jangan beli ubat di internet, beli ubat di Shopee, beli ubat di Lazada. Maaf saya terpaksa beritahu ini sebab ada kita jumpa ubat-ubatan yang dijual di sana. Silalah berjumpa dengan ahli farmasi, dengan pegawai farmasi, pergi ke klinik-klinik swasta ataupun awam. Apabila ianya melibat ubat-ubatan ni, kita takut kita mendapat ubat-ubatan yang tidak selamat.
Okey, sekiranya adik-adik punya kemusykilan, Farmasi ini sebenarnya ada satu pusat panggilan, dinamakan sebagai Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan. Di talian 1800 88 6722. Ianya bermula pukul 8 pagi sehingga 5 petang setiap hari Isnin hingga hari Jumaat. Mereka ni berpangkalan berpusat di Hospital Kuala Lumpur. Mereka akan menjawab sebarang persoalan berkenaan dengan ubat-ubatan, berkenaan dengan farmasi yang diajukan oleh orang awam, dan ianya adalah toll free. Kita percuma saja. Jadi boleh telefon Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan di talian 1800 88 6722. Jadi saya rasa sampai di situ saja. Terima kasih kerana mendengar. Semoga sedikit sebanyak saya dapat memberi penerangan, berkongsi dengan adik-adik sekalian, guru sekalian berkenaan dengan fungsi dan peranan seorang ahli ataupun pegawai farmasi kepada masyarakat. Sekiranya adik-adik berminat untuk menjadi ahli farmasi, bermula daripada tingkatan 4, bermula daripada tingkatan 5, belajar bersungguh-sungguh, nak jadi ahli farmasi sebenarnya sama saja bagaimana kita nak jadi seorang doktor, sama saja nak jadi seorang doktor gigi. Kena FOFLab, kena cemerlang di SPM, kena cemerlang di matrikulasi, dan insyaAllah dengan usaha-usaha yang kita buat untuk mengejar kecemerlangan tersebut, insyaAllah kalau kita mengambil jurusan farmasi, insyaAllah ianya akan menjadi lebih mudah. Okey, saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.